Jadi untuk kelas kita ni, kita akan habiskan bab 1. Jadi kalaulah kita nak habiskan bab 1, maksudnya habis je kelas kita ni, maksudnya kamu dah mahir dah bab 1. Kamu dah boleh faham dah apa yang ada dalam bab 1. Jadi kita teruskan. Okey, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, bagi semua pandai. Amin. Okey. Okey. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, cikgu akan teruskan tentang kita punya bab. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada skrin. Sebelum cikgu nak teruskan, kalaulah kamu ada tak faham apa-apa, ada confuse apa-apa, ada yang benda yang meragukan kamulah tentang bab 1, kamu terus tanya. Maksudnya sepanjang cikgu terang, kalau tak faham, terus tanya cikgu. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Okey, mana yang lain? Boleh ke yang lain nak dengar suara sikit? Ramai sikit. Mana yang lain ni? Boleh ke ni? Cikgu nak teruskan ni? Boleh. 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 Okey, baik. Apa ni? Malu-malu ni. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kita punya kelas. Kita punya kelas untuk malam ni adalah bab 1. Bab 1 adalah tentang pola dan jujukan. Pola dan jujukan. Okey, untuk pola, cikgu dah perkemas dah apa yang ada di dalam pola masa minggu lepas. Jadi untuk hari ni, kita punya fokus, kita punya target kamu ni adalah untuk bagi kamu faham apa itu jujukan. Jadi kalau orang nak cakap pasal jujukan, jujukan dia kena faham dulu pola. Sebab tu pada minggu lepas kita fahamkan dulu apa yang ada dalam pola. Okey. Jadi untuk jujukan kita sekarang ni adalah untuk aturan nombor. Untuk aturan nombor. Aturan nombor. Bila orang tanya kita jujukan, jujukan tu apa? Jujukan ni apa? Bila cikgu cakap jujukan, jujukan adalah aturan nombor. Maksudnya apa? Maksudnya dia ada menaik, aturan nombor yang menaik dan aturan nombor yang menurun. Dengan satu syarat. Syarat yang paling penting apa? Dengan pola yang sama. Dengan pola yang sama. Maksudnya kalaulah aturan nombor tu meningkat tambah 1, semuanya kena tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Okey, masing-masing boleh tengok ke depan. Contoh, cikgu pergi kepada 2, 4, 6, 8, 10. Dot. Okey, daripada 2 nak pergi kepada 4, nak pergi kepada 6, nak pergi kepada 8, nak pergi kepada 10. Rasa-rasa ini kita panggil aturan nombor ni. Aturan nombor ni dia punya pola, apa pola dia dekat sini? 2, 4, 6, 8, 10. Cikgu nak tanya kamu. Apa pola dia dekat sini? 2. Okey, 2. Apa yang 2 tu? Darab 2. Darab 2? Ya ke darab 2? Tambah 2. Tambah 2. Jadi dekat sini tambah 2. 2 tambah 2 dapat 4. Kita daripada 4 nak pergi kepada 6. 4 nak pergi kepada 6, kita kena tambah 2. Daripada 6 nak pergi kepada 8. 6 nak pergi kepada 8, kita kena tambah 2. Daripada 8 nak pergi kepada 10. 8 nak pergi kepada 10, kita kena tambah 2. Jadi ini adalah pola dia. Yang warna biru ni cikgu sebut dia sebagai pola. Jadi pola dia sekarang dekat sini adalah menambah 2 nombor sebelumnya.
Jadi fokus kita hari ni jujukan. Kenapa cikgu sentuh tentang pola? Sebab kalau kita nak faham tentang jujukan, bila dia cakap aturan nombor, okey ni aturan nombor dengan pola yang sama. Maksudnya kita kena faham juga pola tu apa. Jadi dekat sini bila tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2, maksudnya pola dekat sini tambah 2, sini pun tambah 2, sini pun tambah 2, sini pun tambah 2. Inilah yang maksudnya pola yang sama. Pola yang sama. Jadi bila aturan nombor ni mempunyai pola yang sama, barulah kita boleh cakap aturan nombor ni adalah jujukan. Jelas ke semua penjelasan dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. ya. Jadi bagus. Jadi bila kita nak faham apa tu jujukan, bukannya kita tengok terus pada nombor dia. Bukannya kita tengok 2, 4, 6, 8, 10 ni. Bukan. Kita tengok dia punya pola. Bila kita tengok dia punya pola tu pola yang sama, maksudnya itu adalah jujukan. Kalau bukan jujukan tu macam mana? Okey, kalau bukan jujukan, masing-masing boleh tengok apa contoh seterusnya. Contohnya, 1 pergi kepada 3, pergi kepada 4, pergi kepada 7, pergi kepada 10, koma, dot. 1 nak pergi kepada 3, kita tambah 2. 3 nak pergi kepada 4, kita tambah 1. 4 nak pergi kepada 7, kita tambah 3. 7 nak pergi kepada 10, kita tambah 3. Yang pertama, cikgu nak kamu nampak. 1, 3, 4, 7, 10 ni aturan nombor. Aturan nombor. Aturan tu apa? Susunan nombor. Susunan nombor. Jadi, sebelum kita nak determine, kita nak check dia tu jujukan ke tak, kita kena check apa pola dia. Jadi sekarang ni cikgu check yang warna biru ni pola dia. Sini tambah 2, sini tambah 1, sini tambah 3, sini tambah 3. Maksudnya, apa yang kamu boleh nampak dekat sini, pola dia berbeza. Pola berbeza. Jadi, bila kamu dah nampak dia punya pola adalah pola yang berbeza, maksudnya susunan nombor ni adalah bukan jujukan. Jadi dekat sini cikgu nak ajar kamu. Kalau dia mempunyai pola yang sama, maksudnya barulah kita boleh cakap dia jujukan. Maksudnya barulah kita boleh cakap susunan nombor ni adalah jujukan. Okey, kalau kita nak cakap, kita tengok pola dia berbeza. Sini tambah 2, sini tambah 1, sini tambah 3, sini tambah 3. Jadi pola dia berbeza. Jadi bila pola dia berbeza, ini adalah bukan jujukan. Inilah cara kita nak cek dia punya jujukan ataupun bukan jujukan. Jelas ke semua? Contoh yang cikgu bagi dekat depan, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi inilah cara kita nak cek dia jujukan ataupun tak. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan lagi jauh, cikgu nak masing-masing buka kamera. Cikgu takut tengah-tengah buat apa ni. Okey, jadi cikgu dah tunjuk sesi penerangan, cikgu dah terangkan dah apa tu jujukan. Lepas tu cikgu tunjuk pula contoh macam mana nak cari itu adalah jujukan ataupun bukan jujukan. Sekarang kita pergi kepada latihan. Sesi latihan. Maksudnya kita nak cek sama ada susunan nombor tu jujukan ataupun tak. Itu sahaja. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada contoh 6 ni. Okey. Berdasarkan penerangan cikgu yang tadi, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan ni. Soalan A dan soalan B. Bagi tahu cikgu sama ada tu urutan nombor ni ataupun susunan nombor dekat A, susunan nombor dekat B ni. Dia jujukan ataupun bukan jujukan. Jadi cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A dan soalan B. Tengok contoh yang macam cikgu bagi dekat atas. Senang je.
Boleh ke semua? Cuba buat. Nak dengar suara sikit boleh? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Kalau ada tak faham, tanya cikgu eh. Hantar kat cikgu eh. Dah siap buat, hantar kat cikgu. Atira, boleh buat tak tu Atira? Boleh, boleh. Boleh. Zahra boleh buat tak tu Zahra? Boleh. Okey. Okey, hantar kat cikgu eh. Dah siap hantar kat cikgu. Okey, bagus Sharifah. Sharifah dah siap dah. Khalif, boleh buat tak tu Khalif? Tengah buat. Okey. Okey, bagus. Betul tak cikgu? Okey. Jadi dekat sini habis sudah masa. Okey, cikgu akan jawab soalan A. Cikgu akan tentukan cara kita nak tentukan dia pola ataupun bukan. Jujukan ataupun bukan. Okey, jadi untuk jujukan ni macam cikgu bagi tahu, paling penting dalam jujukan adalah mencari dia punya pola. Bagus hantar kat cikgu eh. Jadi nota nak cari pola ni kamu kena salin. Sebab apa? Sebab cikgu dah bagi pada minggu lepas. Kalau lupa tengok balik. Okey. Jadi cikgu akan bagi nota lagi lepas ni lah. Cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan A dengan soalan B. Yang step pertama yang cikgu tengah ajar kamu semua ni adalah cikgu nak kamu kenal dulu jujukan tu apa. Sebelum cikgu pergi kiraan dia, cikgu pergi kepada soalan-soalan lain, soalan lagi jauh. Dia ada ungkapan algebra untuk jujukan. Tapi, kalau kita tak kenal jujukan tu, apa motif dia? Apa isi dia? Jadi nak kenal jujukan soalan A dengan soalan B ni. Siapa yang buat soalan A dengan B ni, dia boleh kenal apa tu jujukan. Okey, bagus ramai yang buat, ramai yang hantar dekat cikgu Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan A. Soalan A negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2, 6, dot. Nak cari pola.
nak cari pola cikgu dah ajar. Sekarang ni negatif 10, dia pergi kepada 6, maksudnya dia mengalami nombor kecil ke nombor besar. Maksudnya dia meningkat. Okey, jadi bila dia meningkat, operasi dia tambah ataupun darab. Jadi, bila kita nampak perubahan dia dalam skala yang kecil, tak payah kita terus pakai tambah. Jadi, formula tambah tu apa? Tengok balik nota minggu lepas. Formula tambah, nombor depan tolak nombor belakang. 6 tolak dengan 2. Kita dapat 4. Maksudnya apa? Maksudnya pola perubahan dia daripada negatif 10 nak pergi kepada negatif 6 tambah 4. Daripada negatif 6 nak pergi kepada negatif 2 tambah 4. Daripada negatif 2 nak pergi kepada 2 tambah 4. Daripada 2 nak pergi kepada 6 tambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Maksudnya dekat situ dia mempunyai pola yang sama. Jadi bila dia mempunyai pola yang sama, dia jujukan ke tak? Cikgu nak tanya, dia jujukan ke tak? Jujukan. Ya, pandai. Jadi dekat sini kita sebutlah urutan nombor adalah jujukan. Jujukan. Okey, soalan yang seterusnya. Habis dah soalan A. Jadi inilah jawapan soalan A. Cakap dia jujukan. Okey, soalan B. Kita ada 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. 4 nak pergi kepada 5 tambah 1. Ni cikgu tunjuk 4 nak pergi kepada 5 tambah 1. 5 nak pergi kepada negatif 7. Tolak 12. Negatif 7 pergi pula kepada 10. Kita daripada kecil dia meningkat. Jadi dia tambah berapa? Tambah 17. Daripada 10 nak pergi kepada negatif 14. Tolak 24. Nampak tak dia punya kat situ? Tambah tolak, tambah tolak. Kita tak cakap dia bukan pola. Pola tu adalah perubahan daripada nombor pertama ke nombor kedua. Jadi pola dia tambah 1. Jadi dekat sini kita nampak perubahan dia adalah berbeza. Jadi bila dia berbeza, urutan nombor ni jujukan ke tak? Cikgu nak tanya semua. Bukan. Okey, pandai. Urutan nombor dekat soalan B adalah bukan jujukan. Inilah cara kita nak cek sama ada dia jujukan ataupun tak. Jadi secara automatik kita boleh kenal sesuatu urutan nombor jujukan ataupun tak, kita tengok dia punya pola. Sebab tu minggu lepas cikgu ada ajar, cikgu tekan pola ni macam ni, pola ni macam ni. Sebab apa? Sebab kalau kamu faham cara nak cari pola, kamu tak ada masalah dah dengan soalan-soalan jujukan. Cikgu saya lupa, tak apa. Cikgu nak salin, kamu salin formula ataupun nota cikgu bagi dekat depan Okey, sebab apa? Sebab lepas ni kita nak pergi kepada soalan-soalan jujukan. Okey, jadi cikgu bagi lagi sekali nota. Okey, nota untuk mencari pola. Ni cikgu bagi nota mencari pola. Kalau yang dah salin, okey. Kalau yang belum salin, sila salin. Dah salin tapi hilang, salin. Okey, jadi cikgu tunjuk. Ini adalah susunan nombor. Susunan nombor. Jadi daripada susunan nombor, dia boleh terbuka kepada 2 je. Sama ada susunan tu meningkat. Ataupun susunan tu menurun. Apa maksud meningkat dengan menurun? Maksud meningkat yang cikgu maksud dekat sini adalah daripada nombor kecil ke nombor besar. Apa maksud menurun? Dia terbalik pula. Kalau menurun ibarat kita turun tangga. Jadi dekat sini nombor besar ke nombor kecil. Itulah kita punya indikator yang pertama. Jadi kita teruskan. Kalau dia meningkat, dia boleh jadi dalam keadaan tambah ataupun darab. Okey. Jadi tambah ataupun darab dia ada formula dia. Tambah formula dia depan
tolak belakang. Maksudnya nombor depan tolak nombor belakang. Kalau darab nombor depan bahagi nombor belakang. Ni formula dia. Ni formula dia. Okey, yang kedua, kalau menurun sama ada di dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Kalau dia tolak dekat sini, cikgu nak kamu ingat, dia kaitan dia dengan tambah. Kalau tambah depan tolak belakang. Cumanya kalau tolak nombor belakang, tolak nombor depan. Dia terbalik. Kalau bahagi macam mana? Sama juga dia terbalik dengan darab. Kalau darab depan bahagi belakang. Tapi kalau bahagi belakang bahagi depan. Inilah dia punya formula. Okey. Jelas ke semua dekat sini? Nak dengar suara sikit, jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, dia ada satu indikator lagi. Cikgu tak ingat lah cikgu ada bagi tahu ke tak. Cikgu rasa cikgu bagi tahu. Okey, kalaulah kamu nak tengok, dia meningkat. Kalau kamu tak nak pakai formula terus kan, kamu boleh nampak. Kalau tambah perubahan kecil. Perubahan kecil. Kalau darab macam mana? Kalau darab kita panggil dia perubahan besar. Kalau tolak sama juga macam tambah, perubahan dia kecil. Kalau bahagi dia macam darab, perubahan dia besar. Macam mana nak tengok perubahan nombor tu kecil ke besar? Kita comparekan nombor yang pertama dengan nombor yang terakhir. Tengok kalau cikgu tunjuk kan. Kalau cikgu tunjuk, tengok 2, 4, 6, 8, 10. Nombor pertama dia 2, nombor akhir dia 10. Ini pola dia tambah 2. Kalau cikgu pakai darab, 2 darab 2 jadi 4. 4 darab 2 jadi 8. 8 darab 2 jadi 16. 16 darab 2 jadi 32. Jadi dekat sini kita tengok nombor pertama dia 2. Nombor akhir dia 32. Maksudnya dekat sini nama dia perubahan besar. Ini tips cikgu bagi. Ini tips cikgu bagi. Kalau kamu macam malas nak uji tambah dengan darab, kamu boleh tengok perubahan daripada segi nombor tu. Kalau perubahan daripada segi nombor tu kecil je, maksudnya kamu boleh terus pakai tambah ataupun tolak. Kalau nombor tu perubahan dia besar, jadi mula-mula nombor pertama 2, tiba-tiba nombor hujung tu jadi 50, jadi 100. Maksudnya dekat situ perubahan dia besar. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Baik, mana ni? Jelas ke semua? Okey, bagus. Okey. Jadi, dekat sini, cara nak cari pola. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, jadi sekarang kita belajar tentang jujukan. Jujukan dekat sini adalah satu soalan yang bercakap tentang nombor tu. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu kalau soalan pola, cikgu nak kamu bezakan. Kalau soalan yang berkaitan dengan pola, dia dah bagi tahu dah. Dia dah bagi tahu apa? Dia dah bagi tahu dah nombor-nombor semua ada. Nombor kat sini 2, nombor kat sini 4, nombor kat sini 6, nombor kat sini 8, nombor kat sini 10. Ini soalan pola. Kalau dia suruh cari pola, dia suruh cari perubahan. Perubahan. Tapi kalau kita masuk kepada jujukan, dia tak suruh cari macam tu. Dia suruh kamu isi tempat kosong. Contoh 2, 4, dia buat 1 tempat kosong. Lepas tu 8, lepas tu dia buat 1 tempat kosong. Maksudnya soalan jujukan, kalau dekat soalan pola dia macam ni.
Dia nak suruh kamu cari dia tambah berapa ataupun tolak berapa, darab berapa, bahagi berapa. Tapi kalau untuk jujukan, dia adalah kamu kena fikir. Kamu nak kena isi nombor apa dalam kotak kosong ni. Jelas ke semua? Boleh faham pattern soalan untuk pola dan jujukan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh. Jadi, bila kita nak isi yang dalam kotak ni, secara tak langsung, kamu kena tahu pola dia. Kamu kena tahu perubahan daripada nombor pertama ke nombor kedua. Sebab apa? Barulah kamu boleh isi apa nombor yang kena ada dalam kotak ni. Sebab tu cikgu cakap siapa faham pola, dia faham jujukan. Jadi cikgu peninglah jujukan, tak pening nota cikgu ada bagi kat sini. Okey, jadi kita pergi dulu kepada soalan nombor 1. Kita pergi dahulu kepada soalan nombor jujukan. Soalan jujukan yang pertama. Okey, soalan jujukan yang pertama, cikgu nak pergi kepada muka surat 5 terus. Cikgu nak pergi kepada muka surat 5 terus. Masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 3. Cikgu akan buat soalan B dan D, kamu akan buat A, C, E. Cikgu tak tahu soalan kita sama ke lain. Tapi cara nak jawab dia sama sahaja. Okey. Boleh ke cikgu nak mula buat B dan D? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang macam cikgu bagi tahu. Ini adalah soalan tentang jujukan. Soalan tentang jujukan. Kenapa? Sebab dia suruh kita cari apa nak kena isi dalam kotak tu. Jadi cara dia kita nak cari apa? Macam mana kita nak selesaikan? Ni homework tau. Alang-alang tu kita boleh buat terus. Okey, cara dia yang pertama kita cek apa pola dia. Itu je. Contoh soalan B, pola dia apa? Pola dia menolak 7. Maksudnya dekat sini kamu boleh buat satu indikator. Menolak 7. Jadi kalau kamu nak isi dalam kotak ni, ni nombor sebelumnya lah. Menolak 7 ataupun negatif 7. Okey, 77 kamu tolak 7. 77 tolak 7 dapat 70. Itu kamu dah dapat dah. Sebab apa kamu boleh dapat? Sebab kamu dah tahu apa pola dia. Susah ke senang? Cikgu nak tanya, susah ke senang soalan ni? Senang. Senang. 70 ikut pola dia. Pola dia tak berubah sebab pola dia memang soalan dah bagi tolak 7. Jadi 70 tolak 7 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 70 tolak 7 dapat berapa? 63. 63. Pandai. 63 tolak 7. 63 tolak 7 dapat berapa? 56. 56. Pandai. 56 tolak 7 dapat berapa? 49. 49. Pandai. 49 nak pergi kepada sini. Tolak 7. 49 tolak 7 dapat berapa? 42. Iya, kita dapat 42. Jadi siapa yang dah dapat, macam mana kita boleh dapat 70, 63, 56, 49, 42 untuk diisi dalam kotak? Sebab kita senang sebab kita dah faham apa pola dia. Kita dah nampak apa pola dia. Jadi kita boleh selesaikan mengikut pola yang diberikan. Tak faham juga soalan B, cikgu tunjuk pula kepada soalan D. Kita akan pergi kepada soalan D. Kita tanya diri kita, apa pola dia? Baca soalan tu elok-elok. Okey, pola dia apa? Menolak 9. Jadi bila dia kata menolak 9, maksudnya negatif 9. Maksudnya 26.6 tolak 9. 26.6 tolak 9 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 17.6. 0.6. Pandai. 17.6 tolak 9 dapat berapa semua? 8.6.
Pandai. 8.6. 8.6 tolak 9 dapat berapa semua? Negatif. Negatif 0.4. Pandai. Okey, negatif 0.4. Kalau kamu pakai kalkulator, kamu terus tekan tolak 9. Tak payah salin negatif 0.4. Terus salin tolak 9. Kamu akan terus dapat jawapan dia. Tolak 9. Sebab bila kamu tekan tolak, kalkulator akan buat answer. Answer tolak 9. Cuba tekan kalkulator tolak 9 terus. Dapat berapa? Negatif 9.4. Negatif Pandai. 9.4. Negatif 9.4. Negatif 9.4 tolak 9 dapat berapa? Tekan tolak 9. Tak payah nak salin negatif 9.4 tu. Dapat berapa? Negatif 18.4. Ya, negatif 18.4. Inilah jawapan B dan D. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk soalan ni. Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit. Jelas ke semua? Boleh faham ke yang ni? Boleh. Okey, baik. Cikgu harap jelas. Okey, sekarang daripada soalan ni, cikgu nak semua orang cuba jawab A dan C. Cikgu nak semua orang cuba jawab soalan A dan C. Rujuk contoh yang cikgu bagi tadi. Soalan senang sahaja. Okey, soalan A dan C. Cuba buat soalan A dan C. Okey, hantar kat cikgu Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu Betul ke cikgu? Okey, kita cek lepas ni sama-sama Atira dah siap dah, Atira? Dah. Okey. Zulaika dah siap ke Zulaika? Tengah hantar cikgu. Tengah hantar. Okey, 1 minit lagi.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan untuk jawab soalan A dan C. Okey. Cikgu nak teruskan kepada soalan A dan C. Boleh ke semua? Cikgu nak terus kepada soalan A dan C. Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak terus A dan C? Boleh. Okey, baik. Senang je soalan ni. Tengok Okey, soalan A. Menambah 16. Apa pola dia? Dia tambah 16. Dia tambah 16. Jadi, kita tambah 16. 5. Kita buat tambah 16. 5 tambah 16 dapat berapa semua? 5 tambah 16. 21. 21. Pandai. 21 tambah 16 dapat berapa semua? 37. 27. Pandai. Kita dapat 37. 37 tambah 16 dapat berapa? 53. Ya. 53 tambah 16 dapat berapa? 69. Ya. 69 tambah 16 dapat berapa? 85. Ya. 85. 85. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kadang-kadang soalan macam ni, dia boleh jadi 2-3 markah. Jadi rugilah siapa yang tak dapat jawab. Cara nak jawab dia senang. Kita kena tanya apa pola perubahan dia. Pola perubahan dia C. Mendarab nombor sebelumnya dengan 4. Darab 4. Jadi dekat sini kita selesaikan 2 darab 4. 2 darab 4 dapat berapa semua? 8. 8. 8 darab dengan 4 pula. 8 darab 4 dapat berapa? 32. 32. 32 darab 4 dapat berapa? 128. Ya, 128. 128. 128 darab 4 dapat berapa? 512. 112. Pandai. 512 darab 4 dapat berapa semua? 2048. 2048. Pandai. 2048. Okey, jadi saja cikgu nak suruh kamu buat soalan A dengan C ni. Kenapa? Cikgu nak kamu nampak pola kalau dia dalam keadaan tambah, kamu tengok nombor pertama dia 5. 5. Lepas tu kalau kamu nak tengok, dekat sini nombor terakhir dia 85. Okey. Mungkinlah kamu nampak besar. Tapi setelah setelah jujukan ke berapa? Tempat ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali baru dapat 85. Okey. Untuk soalan C, nombor pertama dia 2. Nombor terakhir dia 2048. Jadi dekat sini cikgu nak kamu faham. Macam mana? Dekat sini kita boleh nampak kalau dia tambah perubahan pada skala kecil. Perubahan dia kecil. Kalau darab, darab 4 je. Tapi dekat sini daripada 2 jadi 2048. Inilah yang dinamakan sebagai perubahan besar. Jadi ini cara dia kita nak cek. Kita nak cek sama ada bila kita pandang je kat situ kita dah boleh tahu arah. Oh, ini pakai tambah ni. Oh, bukan. Ini pakai darab ni. Itu cara dia. Kita tengok susunan nombor, peningkatan nombor tu drastik ke tak? Peningkatan nombor ke nombor tu besar ke tak? Kalau besar maksudnya kamu pakai darab terus. Tapi bila peningkatan dia sikit ataupun peningkatan dia sama je. Maksudnya dekat sini peningkatan dia tak terlalu besar. Dekat situ kamu nak pakai terus dalam keadaan tambah. Ini cara kita nak bezakan sama ada dia tambah ataupun darab. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, soalan dekat sini dia senang lagi. Kenapa? Sebab pola dia bagi. Cikgu ulang. Sebab pola perubahan tu dia bagi. Jadi kita senang lagi, kita boleh buat lagi. Cuba kalau pola perubahan tu dia tak bagi. Macam mana kita nak selesaikan? Jadi masing-masing boleh tengok kat depan, cikgu ajar. Cikgu ni buat soalan dalam buku teks. Jadi kamu boleh nampak sebenarnya. Kamu boleh nampak. Nanti dalam periksa, dekat sekolah, nanti kamu akan pakai benda ni.
Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Kita akan buat soalan A dan B. Ini soalan contoh. Soalan yang kamu nak kena buat nanti dalam buku modul. Okey, jadi kita tengok. Sekarang ni perbezaan yang soalan ni persamaan. Persamaan dia macam tadi. Dia ada kotak kosong. Kita kena isi apa nombor yang ada dalam kotak kosong tu. Nampak? Dekat soalan A. Apa nak kena isi dekat kotak ni? Apa nak kena isi dekat kotak ni? Apa nak kena isi dekat kotak ni? Tu persamaan dia. Tapi perbezaan dia dekat sini, untuk soalan yang tadi kita buat, dia dah bagi dia punya pola. Ini pola dia. Tambah 16. Ini pola dia. Darab 4. Jadi dekat sini dia tak bagi tahu pola. Maksudnya apa? Maksudnya kamu kena cari pola dia dulu, baru kamu boleh isi apa nombor yang kena ada dalam kotak tu. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi soalan A, kita nak cari pola. Kita tengok dia punya turutan nombor. Benda yang sama. Benda yang cikgu ajar pada minggu lepas. 7, 13, 25. Nombor tu meningkat ke menurun? Cikgu nak tanya kamu, meningkat ke menurun? Meningkat. Meningkat. Daripada Meningkat. nombor 7 pergi ke nombor 13. Pergi ke nombor 25. Sekarang ni ambil dua nombor. 7 dengan 13. Jadi dekat sini 7, 13, 25 meningkat. Perubahan dia kecil. Perubahan dia kecil. Okey, cikgu, saya tak faham lagi lah perubahan besar dengan perubahan kecil. Okey, kalau kamu tak nampak lagi, kamu akan tengok soalan darab. Lepas ni cikgu akan tunjuk soalan darab. Sebenarnya cikgu harap kamu dah boleh nampak dah kat sini. Tapi kalau tak nampak lagi, tak apa, cikgu akan tunjuk lepas ni. Okey, soalan A. Kita kena cari dia punya pola. Oh, dia meningkat. Bila dia meningkat, kita pakai tambah ataupun darab. Jadi, kita test tambah dulu. Tambah nombor depan, tolak nombor belakang. Jadi, dekat sini ambil dua nombor. Jadi, nombor yang kamu kena pilih dekat sini adalah dua nombor yang duduk sebelah-sebelah. Jangan pula kamu pergi pilih 13 dengan 25. Salah. Kamu kena pilih nombor yang duduk sebelah-sebelah macam 7 dengan 13. Nombor depan 13, nombor belakang 7. 13 tolak 7. 13 tolak 7 dapat berapa semua? 6. Okey, pandai. Kita dapat 6. Jadi sekarang kita tengah pakai formula tambah. Dan dekat sini kita dapat 6. Maksudnya pola kita adalah tambah 6. Jadi dekat sini kita nak check. Betul ke tambah 6? Kita kena test. Okey, jadi dekat sini 7 pergi kepada 13. 7 tambah 6 dapat berapa semua? 7 tambah 6. 13. 13. Okey, pas. Okey, 13 tambah 6 dapat berapa? 19. 19. Okey, betul ke 19? Cara kita nak check betul ke tak selepas kotak tu ada 25. Jadi kita check 19 tambah 6 dapat berapa semua? 25. Iya, 25. jadi bila kita dah dapat 25, maksudnya dekat sini betul lah pola yang kita cari iaitu tambah 6. Maksudnya kat sini pun kamu boleh buat tambah 6, dekat sini pun baru kamu boleh buat tambah 6. Baru kita tekan 25 tambah 6 dapat berapa semua? 31. Iya, baru kita masukkan 31. 31 tambah 6 dapat berapa? 37. Iya, inilah jawapan dia. Barulah kita boleh buat. Sebab apa? Sebab kita dah jumpa pola yang betul. Tapi kalau kita tak jumpa pola yang betul tu, kita tak boleh nak buat soalan ni. Jadi cara nak cari pola cikgu dah bagi dah ni. Cikgu dah bagi dalam formula ni. Ini cara nak cari pola. Okey, tengok betul-betul nota yang cikgu bagi. Nanti dekat sekolah ajar kawan-kawan. Okey, soalan B. Tengok soalan B. Sekarang ni kita cek dulu soalan ni meningkat ke menurun? 88, 64, 52. Dia meningkat ke menurun? Menurun.
Ya, Lagi dia menurun. dalam keadaan menurun. Jadi kita test tolak dulu. Bila dia dalam keadaan tolak, formula tolak apa? Nombor belakang tolak nombor depan. Jadi dekat sini bila kita dah test, ambil dua nombor yang duduk sebelah-sebelah. 64 dengan 52. Belakang 64, tolak depan dia 52. 64 tolak 52 dapat berapa semua? Ha, dapat 12. berapa? Okey, kita dapat 12. Jadi operasi kita tolak dan tolak berapa kita dapat 12. Jadi dekat sini kita punya pola tolak 12. Kita test, betul ke kita punya pola kita cari ni? Sekarang daripada 88 tolak 12. 88 tolak 12 dapat berapa semua? 76. 76. Okey, 76 ni betul ke? Cara nak check dia betul ke tak? Lepas kotak kamu tolak 12 kamu dapat tak 64? 76 tolak 12 dapat berapa? 64. Ya, jadi dekat situ maksudnya pola kamu betul. Jadi bila pola kamu betul, dekat sini kamu boleh terus tolak 12, dekat sini kamu boleh terus tolak 12. Ambil 52. 52 tolak 12 dapat berapa? 40. 40. 40 ambil 40 tolak 12 dapat berapa? 28. Ya, inilah cara nak buat soalan macam ni. Kita tengok betul-betul soalan A dengan soalan B yang cikgu tunjuk ni. Jelas ke penerangan daripada cikgu ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Ammar tu, suara Ammar tu. Okey, Atirah, jelas Atirah penerangan daripada cikgu? Jelas. Okey, bagus. Khalif, jelas ke Khalif penerangan daripada cikgu? Jelas. Okey, buka buku modul masing-masing. Kita pergi dekat belah atas. Kita akan cuba buat. Kita akan cuba buat dua soalan. Kita ambil soalan B dan D. Kita ambil soalan B dan D. Kalau soalan dia lain, kamu salin saja. Kalau soalan dia sama, buat. Okey, B dan D. Cuba rujuk contoh yang cikgu bagi dekat atas. Cuba selesaikan soalan B dan D. Bagus, pandai. Ui, dah siap dah. Bagus, Syarifah. Okey, cikgu bagi masa lagi. 3 minit.
Naik atas. Elok Susu lah, susu. Panaskan dalam peti. Panaskan dalam peti. Okey, 2 minit lagi. Atira dapat buat tak tu? Dah buat. Okey. Okey. Okey, 1 minit lagi. Susah ke senang soalan ni cikgu nak tanya kamu? Susah ke senang? Senang. Bagus. Okey, tepat pukul 10 cikgu buat Okey, selesai. Habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan selesaikan soalan B dan D. Okey, masa yang cikgu bagi tu, masa cikgu duduk diam tu, sebenarnya tu adalah peluang kamu nak buat. Nak tanya soalan dekat cikgu. Ada tak faham apa-apa ke, keliru apa-apa ke. Tanya je dekat cikgu. Kalau malu nak tanya dekat dalam kelas ni, boleh tanya dekat WhatsApp. Okey, habis dah masa. Boleh ke cikgu nak buat soalan B dan D semua? Tak dengar suara. Boleh ke cikgu nak buat soalan B dan D? Boleh. Okey, soalan B dan soalan D. Okey, kita pergi dulu kepada soalan B. Soalan B dekat sini kita tengok dia sama ada dia meningkat ke menurun. Soalan dia dekat B ni, dia menurun ke meningkat? Cikgu nak tanya kamu, dia menurun ke meningkat? Soalan B, menurun ke meningkat? Menurun. Okey, pandai Menurun. dia menurun. Jadi dekat sini, kita nampak dia punya menurun. Daripada 50, 33, 16, -1, kita pakai tolak. Tolak formula dia adalah nombor belakang tolak nombor depan. Jadi dekat sini, ambil 2 nombor. Cikgu ambil 50 dengan 33. Bila cikgu dah buat 50 dengan 33, 50 jadi nombor belakang, 33 jadi nombor depan. Dekat sini kita selesaikan 50 tolak 33. Dapat berapa semua? 50 tolak 33? 17. Okey, pandai kita dapat 17. Operasi kita tolak, bilangan kita 17, maksudnya pola kita tolak 17. Kita test. 50 tolak 17. 50 tolak 17 dapat berapa semua? Tekan kalkulator. 33. 50 Okey, dapat 33. 33 tolak 17. Okey, 33 tolak 17 pula dapat berapa? 16. 16. 16 tolak 17 dapat berapa? -1. Negatif 1. Maksudnya dekat sini kamu tak payah pening-pening dah. Betul lah tu apa pola yang kamu cari. Jadi daripada sini kamu tolak 17. Daripada sini tolak 17. Daripada sini tolak 17. Negatif 1 tolak 17 dapat berapa semua?
Negatif 35. Negatif 18. Negatif 18. Kat sini kan tolak 1, tolak 17. Negatif 18 tolak 17. Oh, sampai sini ke? Oh, kat sini baru kita dapat negatif 35. Negatif 35 tolak 17, kita dapat negatif 52. Ini jawapan dia. Senang je. Sebab tu cikgu bagi tahu. Bila kita dapat pola, kita boleh selesaikan. Okey, jelas ke semua? Okey. Okey ke? Soalan B boleh ke semua? Boleh. Okey. Okey, kita pergi pula kepada soalan D. Soalan D kita cek. Dia menurun ke menaik? 5, 25, 625. Maksudnya dia menaik. Jadi dekat sini, kalau kamu tengok, daripada 5 jadi 625. Gap dia besar tak gap dia? Cikgu nak tanya kamu. Gap 5 nak ke 625. Besar ke kecil? Besar. Besar. Skala perubahan dia besar. Gap tu maksudnya ruang lah. Skala perubahan 5 nak ke 625. Dia tak pergi pun 100, dia tak pergi pun 200, dia tak pergi pun 300, tahu-tahu 600. Jadi ruang antara 5 nak ke 625 tu besar. Jadi cikgu terus pakai darab. Itu cara dia. Kita nak cek sama ada dia darab ke tambah. Kalau kamu dah pandai, kamu tak payah nak uji tambah dulu baru darab. Jadi dekat sini darab formula dia apa? Formula dia depan bahagi belakang. Jadi ambil dua nombor yang sebelah-sebelah, 5 dengan 25. 25 jadi nombor depan, bahagi 5 jadi nombor belakang. 25 bahagi 5, tekan kalkulator semua dapat berapa? 5. 5. Jadi operasi kita darab berapa? Kita dapat 5. Maksudnya pola kita darab 5. Kita test. 5 darab 5 dapat 25. 25 darab 5 dapat berapa? 25 darab 5 dapat? Okey, 125. Okey, ni penentu dia. Kita nak tahu betul ke kita cari tu betul ataupun salah. Jadi, daripada 125 darab 5. 125 darab 5 dapat berapa? Dapat berapa? 125 darab 5. Dapat berapa? 625. 625. Ya, jadi bila kita dapat, maksudnya pola darab 5 tu betul lah. Jadi dekat sini, kamu darab 5 sahaja. 625 darab 5 dapat berapa semua? 3,125. Ya, 3,125. 3,125 darab 5 dapat berapa? 15,625. Ya, pandai. Inilah kita punya jawapan. Jadi benda yang paling penting adalah kita cari dia punya pola. Kita cari elok-elok pola dia. Bila kita dah jumpa pola dia, tak ada masalah dah. Walaupun kotak tu ada 10, kita boleh isi dengan betul nombor dalam 10 tu. Dalam 10 kotak tu. Sebab apa? Sebab pola kita betul. Tapi dia jadi masalah apabila orang tu ataupun student tu tak tahu cara nak cari pola. Jadi sebab itulah bila kita tak tahu cara nak cari pola, soalan pola dia tak boleh nak jawab, soalan jujukan pun dia tak boleh nak jawab. Jadi fahamkan betul-betul cara cari pola tu. Daripada soalan B dan D, jelas ke semua? Soalan B dan D yang cikgu tunjuk kat depan, boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. yang lain? Okey, bagus. Okey, habis. Jadi dekat situ, kita test. Kita tak boleh kot, kita takut tak cukup masa. Okey, jadi kita nak tutup. Kita nak tutup kelas kita. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu nak ajar kamu cara buat ungkapan algebra. Cikgu nak ajar kamu cara nak buat ungkapan algebra.
Daripada pola dan jujukan, ada juga ungkapan algebra. Ada? Ada? Kenapa ada ungkapan algebra? Okey, cikgu akan terangkan. Jadi yang ni kena fokus sikit. Kamu semua kena fokus sikit. Jadi sebelum kita nak pergi kepada ungkapan algebra, masing-masing ni ungkapan algebra. Nampak ada ungkapan algebra. Macam mana nak buat ungkapan algebra ni? Tak faham lah. Okey, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan cara dia. Tapi kamu kena fokus. Sebab kalau kamu tak fokus, kamu tak dapat nanti. Okey. Jadi yang pertama sekali, ini penjelasan. Ini penjelasan. Cikgu akan bagi tahu kamu kenapa kena ada ungkapan algebra. Saya tak sukalah ungkapan algebra. Tak suka, tak nak algebra ni. Boleh? Cikgu akan bagi kamu cara juga kalau kamu tak nak algebra. Cikgu akan tunjukkan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Tengah tengok ke ni? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah tengok ke? Ya. Tengok. Okey. Masing-masing tengok. Sekarang diberi jujukan nombor ni 8, 10, 12, 14, 16, ... Bila kita nak mula pakai ungkapan algebra yang macam dekat belah atas ni, kamu kena faham. Ini susunan nombor. Ini adalah susunan nombor. Jadi, bila kita ada susunan nombor, maksudnya dia ada susunan nombor ke berapa? Contoh, 8. 8 ni menjadi susunan nombor pertama. 10. 10 ni menjadi susunan nombor kedua. Jadi, dekat situ kita panggil T. T ni adalah untuk terms. Terms ni maksudnya apa? Terms ni maksudnya susunan. Ni T. Nanti kamu dah mula nampak huruf T. Kemudian dekat sini kita ada huruf N kecil. N kecil, nama dia adalah number. Number ni maksudnya dekat sini dia akan bagi tahu dia susunan ke berapa. Susunan ke berapa. Jadi bila dekat situ terlahirlah TN. Apa maksud TN ni? Bila cikgu gantikan N ni menjadi algebra. Sebab apa? Sebab N tu boleh berubah. Contoh, kalau daripada TN, cikgu ubah dia menjadi T1, dekat sini adalah susunan yang pertama. T1. Kalau cikgu buat dia T2, dekat sini cikgu tengah cari susunan kedua. Kalau dekat sini cikgu buat dia T15, maksudnya cikgu tengah cari susunan nombor ke-15. Apa nombor dia? Sampai situ dulu. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey, mana yang lain ni? Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Boleh. Jadi ni susunan nombor 8, 10, 12, 14, 16. Mana dia punya T dia? Jadi dekat sini cikgu bagi tahu kamu nama dia. Dekat 8 dia tak mula dengan T1, dia mula dengan T0. Dekat 10 dia mula dengan T1. Dekat 12 dia mula dengan T2. Dekat 14 dia mula dengan T3. Dekat 16 dia mula dengan T4. Maksudnya dekat sini ini susunan pertama, ini susunan yang kosong. Susunan pertama, susunan kedua, susunan ketiga, susunan keempat. Cikgu harap sampai situ dulu jelas. Okey. Sekarang ni bila kita nak keluarkan ungkapan algebra dia, nak ke tak nak ke kamu kena cari pola dia. Okey, sekarang cuba cari pola dia. 8, 10, 12, 14, 16. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba kamu cari apa pola dia dekat soalan A. Tambah 2. Menambah 2. Pandai. Pola dia tambah 2. Pola dia adalah tambah 2. Daripada 8 nak pergi kepada 10, kita kena tambah 2. Daripada 10 nak pergi kepada 12, tambah 2 juga. Daripada 12 nak pergi kepada 14, tambah 2. Daripada 14 nak pergi kepada 16, tambah 2.
Jadi dekat sini pola dia adalah menambah 2. Kenapa kena cari pola? Contoh, kalau soalan tu tiba-tiba tanya, apa T6 dia? Ni T4 dia berhenti sampai T4. Soalan suruh cari T6 dia berapa? Jadi dekat sini kamu tak ada masalah. Sebab kamu tahu pola dia apa. Jadi daripada 16, kamu tambah 2. 16 tambah 2 dapat 18. Dekat sini kamu dah ada T5. Dia nak T6. Jadi dekat sini kamu ulang step tu. Daripada 18 tambah 2. 18 tambah 2 dapat 20. Maksudnya dekat sini baru kamu dapat T6. T6 kamu adalah sama dengan 20. Okey. Jadi kamu bila dah dapat pola, kamu sebenarnya dah boleh cari dah. T6, T5, T7. Boleh faham ke semua sampai situ? Sampai situ dulu. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Baik. Boleh. Okey, baik. Okey. Okey, Aisyah Zahra, elok-elok ya. Okey. Jadi dekat sini, cikgu tunjuk. Kalau soalan tu tiba-tiba minta T25, tak ke panjang kertas kamu nak buat. Ni baru T6. Dekat sini baru T6. Kamu nak pergi kepada T25. Macam mana? Kamu kena buat T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, sampai T20. Tu pun tak siap lagi. T21, T22, sampai T25. Rasa-rasa makan masa yang banyak tak? Cikgu nak tanya kamu, makan masa tak kalau macam tu? Ya. Ya. Dia makan masa. Jadi dekat situ kita adakan ungkapan algebra. Kita adakan ungkapan algebra. Sebab tu cikgu ajar kamu. Ungkapan algebra ni kamu memang tak boleh lari dalam matematik. Dia ada dalam semua bab. Bab 1, bab 2 sampai bab akhir. Macam mana? Sebab ungkapan algebra dia boleh tolong dengan banyak benda. Macam ni. Daripada T25 dia boleh tolong. Daripada kalau dia nak minta T1000 pun ungkapan algebra tu boleh tolong. Tanpa kamu buat kiraan yang banyak. Macam mana nak keluarkan ungkapan algebra dia? Senang je. Sekarang kita tengok sebutan yang pertama ataupun nombor yang pertama dekat jujukan ni. Nombor pertama dia berapa semua? Nombor pertama dia berapa? 8. 8. Letak 8. Pola dia apa? Apa pola dia? Tambah 2. 12. Tambah 2. Tambah 2. Lepas tambah 2 kamu letak N. Ini sahaja ungkapan algebra dia. Tak susah pun. Tapi percayalah masa sekolah nanti ramai tak dapat buat. Tu je. Jadi dekat sini ungkapan algebra disebabkan ada N. Maksudnya dekat sini T. N sama dengan 8 tambah 2N. Cikgu tak percayalah betul ke boleh pakai tu. Contoh T6 tadi kita cari. Bila cikgu nak cari T6, cikgu gantikan T6 sama dengan 8 tambah 2. N tu disebabkan sini 6, kita gantikan dengan 6. 8 tambah 2 darab 6. 2 darab 6 dapat berapa semua? 2 darab 6 dapat berapa tu? 12. 12. Jadi dekat situ, kita dapat 8 tambah 12. Jadi bila 8 tambah 12, 8 tambah 12, kita dapat berapa 8 tambah 12? 20. 20. Sama je yang macam kamu cari T6 sama dengan 20. Cumanya dekat sini cikgu tak payah pun nak kira T5 tu apa. Itu yang penting. Ni adalah yang paling penting untuk malam ni. Okey. Betul ke tak percayalah? Okeylah. Cikgu, betul tak? Contoh kita nak check kan? Kita nak check. Okey, kalau kita tekan T3 sama dengan T3 dapat tak 14 cikgu? Tak ada masalah. Dia jadi senang je. Kita pakai formula ni. Tn
Sekarang ni kita nak T3. T3 sama dengan 8 tambah 2N. Disebabkan kat sini kita pakai 3, kita dah tukarkan N jadi 3. Jadi 2 darab 3. Sekarang 8 tambah 2 darab 3 dapat berapa semua? 2 darab 3. 14. 8. Okey, 2 darab 3 kita dapat 6. 8 tambah 6 kita dapat 14. Jadi kalau kamu nampak kat sini, T3 14, T3 14. Cikgu terus dapat T3 tanpa cikgu cari T2 dia apa, T1 dia apa, T0 dia apa. Ini pentingnya ungkapan algebra ni. Sebab tu cikgu ajar sangat. Sebab dia boleh memudahkan kerja kita banyak. Jelas ke semua? Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Faham. Okey, sebelum kita nak pergi kepada soalan yang berikutnya, cikgu nak semua orang salin apa yang cikgu tulis. Salin dekat soalan A tu. Cikgu bagi masa 2 minit. Salin je. Salin nota cikgu bagi. Okey, dah habis salin ke semua? Dah. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, dekat sini dia nak test je, dia nak ajar kamu je macam mana nak buat dia punya ungkapan algebra. Cikgu ajar lagi sekali lah macam mana nak buat ungkapan algebra ni. Jadi masing-masing boleh tengok. Walaupun soalan masing-masing buka muka surat nombor 7, cikgu akan ajar dulu. Cikgu akan ajar dulu macam mana nak selesaikan soalan nombor 2A. Lepas tu cikgu nak masing-masing cuba buat B dengan C. Okey. Tak pun cikgu buat contoh. Jadi masing-masing boleh tengok soalan nombor 2A. Okey, boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Diam semua. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Dekat sini dia tanya.
daripada soalan A, B, C, D. Dia nak kita tentukan sebutan ke-6. Maksudnya, dia nak suruh kita cari T6 dia berapa. Dan walaupun dekat sini, dia ada tunjuk tambah 4, tambah 4, tambah 4. Cikgu tak nak. Cikgu nak kamu pakai ungkapan algebra. Sebab apa? Sebab dia ada je soalan yang cakap pasal ungkapan algebra. Jadi dekat sini, cikgu akan ajar kamu guna ungkapan algebra. Guna ungkapan algebra. Dia senang je. Dia senang je. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama kita keluarkan ungkapan algebra dia. Macam mana? Okey, kita cari dia punya pola. Pola 8, 12, 16, 20. Rasa-rasa berapa pola dia semua? Tambah 4. Berapa pola dia? Tambah berapa? Tambah 4. Tambah 4. Okey, ni pola dia. Tambah 4. Jadi bila kita dah jumpa pola dia tambah 4. Okey, tengok nombor yang pertama dalam jujukan ni. Nombor pertama dia apa semua? 8. 8. 8, isi pola dia tambah 4. Lepas tu letak N sahaja. Ini sahaja cara nak buat dia punya ungkapan algebra. Jadi, dekat sini Tn sama dengan 8 tambah 4N. Okey, dekat sini dia nak cari T6. Dia nak suruh cari T6. Maksudnya, kamu gantikan T6 dalam N. 8 tambah 4. Gantikan N ni jadi 6 kat sini. Lepas tu kita selesaikan. 8 tambah 4 darab 6 dapat berapa semua? 4 darab 6. 4 darab 6 dapat berapa? 24. 24. Okey, 24 tambah 8 dapat berapa semua? 24 tambah 8. 32. 32. Jadi dekat sini kita guna ungkapan. Okey, bagus. Okey, kita guna ungkapan algebra. Kita dapat apa? T6 sama dengan 32. Kita cek jawapan dapat apa? Betul ke kamu kira ni? T8, 12, 16, 20. Kejap. 4 darab 6, 24. 32. Kosong. Kejap semua Diberi jujukan 8, 12, 16 dengan 20. Kejap. Apa yang cikgu tersilap kat sini? T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Okey. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Dekat sini perbezaan kalau kita nak guna ungkapan algebra. Kalau kita nak guna ungkapan algebra. T0 menjadi sebutan pertama. Ini sebutan kedua. Sebutan ketiga. Sebutan keempat. Sebutan kelima. Sebutan keenam. Jadi dekat sini, bila kita nak buat sebutan keenam, kita kena buat ni. Sebutan keenam adalah sama dengan, masing-masing boleh tengok. Sebutan keenam adalah sama dengan T5. Sebab kita mula daripada kosong. Ni kalau kita pakai algebra. Kosong. Ni sebutan pertama. Sebutan kedua. Sebutan ketiga. Sebutan keempat. Sebutan kelima.
sebutan ke-6. Jadi kita kena pakai T5. Cikgu tersilap dekat situ. Okey, jadi dekat sini kita pakai T5. Jadi bila kita pakai T5, 6 ni menjadi 5. 4 darab dengan 5 kita dapat 20. Lepas tu 8 tambah 20 kita dapat 28. Itulah dia. Jadi untuk perbezaan yang soalan ni yang cikgu pakai ungkapan algebra, soalan yang tadi dia terus letakkan 8 menjadi T1. Tapi bila kita nak guna algebra, kita tak boleh buat macam tu. Kita kena mulakan dengan kosong. Kita kena buat sebutan pertama menjadi T0. Itu je perbezaan dia. Itu sahaja perbezaan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila kamu dah nampak macam mana yang cikgu selesaikan, sebenarnya sama je kat bawah ni. Kat bawah ni, dia dah mula. Sebutan ke-8, nampak ni? Cikgu nak kamu biasakan. Sebutan ke-8. Tiba-tiba dia pakai 7. Kenapa dia tak pakai 8? Sebab sebutan ke-8 bermaksud kalau kamu pakai T8, T8 ni adalah sebutan ke-9. Jadi nampak ni? Sama je situasi dia. Situasi dia dekat sini, cikgu nak kamu biasakan guna algebra. Okey, jadi sekarang tengok kepada muka surat nombor 8, kita tengok kepada contoh. Okey, tengok negatif 1, 2, 5, 8. Kalau kamu guna sebutan algebra, sebutan pertama kamu kita tak pakai T1. Dia pakai T0. Jadi bila dia minta sebutan ke-8, tengok cara cikgu kira. T0, T1, T2, T3. Ni dah 4. Ni nombor 4. Ni nombor yang ke-4. Jadi kita teruskan. T3, T4, T5, T6, T7, T8. Jadi cara baca dia tengok kat depan. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima, sebutan keenam, sebutan ketujuh, sebutan ke-8. Jadi sebutan ke-8 adalah T7. Sebab tu dia gantikan N dia dengan 7. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, Go. Okey. Jadi ini dia. Bila kita nak gunakan algebra, kita langkah. Kita langkah. T0 menjadi sebutan yang pertama. Okey, nak dengar suara sikit. Takut keliru. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh faham, Go. Okey, baik. Okey, untuk mengelakkan kepeningan kepada kamu semua, berdasarkan contoh yang cikgu bagi masing-masing, soalan nombor 8, kita cuba buat soalan 3A. Kita cuba buat soalan 3A. Jadi masing-masing cuba buat soalan 3A. Okey, cuba selesaikan soalan 3A. Cari sebutan ke-8 dengan sebutan ke-12. Ni soalan yang pertama, sebutan ke-8. Soalan yang kedua, sebutan ke-12. Tapi masalahnya dia dekat sini dia bagi 54, 47, 40, 33. Dia baru bagi sampai sebutan ke-4. Macam mana kamu nak buat sampai ke-8? Macam mana kamu nak buat sampai ke-12? Kamu kena kira ke semua? Tambah 1, tambah 1. Jadi dekat situ, cikgu nak kamu pakai ungkapan algebra dekat sini. Guna ungkapan algebra. Selesaikan guna ungkapan algebra. Okey ke semua? Setakat ni boleh faham ke? Okey. Okey, baik. Atira jelas ke Atira? Jelas. Okey.
Okey, Khalif. Khalif jelas ke Khalif yang cikgu terang kat depan? Boleh faham? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu, eh? Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu, semua. Cikgu bagi masa 1 minit lagi. Okey, Atira dapat buat tak ke tengah buat lagi? Tengah buat. Okey.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu bagi masa lama sikit sebab benda baru kan. Jadi bila benda baru, kita ambil masa nak hadamkan. Okey, baguslah yang dah boleh faham. Jadi dekat sini kita akan mulakan soalan 3A. Okey, jadi masing-masing boleh ke cikgu nak mula buat soalan 3A? Boleh. Okey, yang mana yang lain ni? Nak dengar suara sikit, boleh ke yang lain? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey. Yang pertama sekali kita cari pola dia. Apa pola dia dekat sini semua? 54 turun 47, turun 40, turun 33. 47 jadi 40. Rasa-rasa pola dia berapa? Pola dia berapa kat situ? Tolak 7. Pandai. Pola betul. dia tolak 7. Pola dia tolak 7. Macam mana nak cari tolak 7 ni? Okeylah, cikgu ajar jugalah. Okey, yang pertama, bila kita nak faham pola, kita tengok sama ada nombor tu meningkat ke menurun. Okey, nombor ni turutan dia dalam keadaan menurun. Nampak? 54, 47, 40, 33. Kalau menurun, sama ada dia dalam keadaan tolak ataupun bahagi. Jadi kita test tolak. Tolak formula dia adalah nombor belakang tolak nombor depan. Jadi, ambil dua nombor. Cikgu ambil 47 dengan 40. Nombor belakang kita 47, tolak nombor depan kita 40. 47 tolak 40, kita dapat 7. Sekarang, kita punya operasi tolak. Tolak berapa? Sini 7. Jadi, pola kita adalah tolak 7. Itulah cara kita nak dapatkan pola kita tolak 7. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi sekarang tengok pula sebutan pertama. Sebutan pertama kita apa dekat situ? Sebutan pertama kita apa dekat situ? 54. Pandai. 54. Pola kita tolak 7, tekan tolak 7, lepas tu N. Ini sahaja kita punya ungkapan algebra. Kalau dia nak minta sebutan ke-8, kalau dia nak minta sebutan ke-8, maksudnya dia jatuh pada T7. Cikgu dah ajarlah kenapa dapat T7 tadi. Sebab kiraan dia dimula daripada sebutan pertama adalah T0. Ni hanya dipakai pada ungkapan algebra. Jadi kita masukkan T7 sama dengan 54 tolak 7 darab dengan 7. 54 7 darab dengan 7, kita tekan kalkulator, kita dapat 49. 54 tolak 49, kita akan dapat 5. Ini dia punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita nak cari pula sebutan ke-12. Sebutan ke-12. Sebutan ke-12 maksudnya ambil je kita dapat T11. Sebutan ke-12 bermaksud T11. Jadi T11 dekat sini adalah 54 tolak 7 and ganti dengan 11. Jadi 54 tolak 7 darab 11, kita dapat 77. 54 tolak 77, kita dapat negatif 23. Ini kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Untuk siapa-siapa yang tak faham, kenapa sebutan ke-8 jadi T7? Okey, cikgu susun. Sebab dekat sini 54, 47, 40, 33. Bila kita nak pakai untuk ungkapan algebra, kita mulakan dengan sebutan pertama, nama dia T0. Sini T1. Sebutan kedua T1. Sebutan ketiga T2. Sebutan keempat T3. Itu maksud dia.
Okey. Itu maksud dia. Jelas ke semua? Jelas? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, cikgu buktikan. Cikgu buktikan. Kok ada yang macam ragu-ragu kan? Cikgu betul ke? Okey. Jadi dekat sini kita pakai ungkapan algebra. Kalau kamu tak nak pakai ungkapan algebra, 54 ni, tengok tau. 54, 47, 40, 33. Kalau kamu tak nak pakai ungkapan algebra, kamu nak cari sebutan ke-8. Okey, bila kamu tak nak pakai ungkapan algebra, sebutan pertama kamu mula dengan T kosong. T1. Ni T1, ni T2, ni T3, ni T4, ni T5, ni T6, ni T7, ini T8. Maksudnya kalau cikgu nak dapatkan T8 dia, cikgu kena pergi berapa kali? Ada 3 kali operasi. 4 kali operasi. Jadi operasi dia bergantung kepada pola. Pola dia tolak 7. 33 tolak 7 dapat berapa semua? 26. Okey, 33 tolak 7 kita dapat 26. Ambil 26. 26 tolak 7 dapat berapa semua? 16. 19. 19 tolak 7 dapat berapa semua? 12. 12. 12 tolak 7 dapat berapa semua? 5. 5. Nampak? Kat sini tanpa ungkapan algebra. Kita tak pakai. Kat sini adalah kita tak pakai ungkapan algebra. Kalau kita tak pakai ungkapan algebra, sebutan pertama jadi T1. Tapi ada kelemahan dia lah. Kelemahan dia kalau kamu nak sampai T ke-12, kamu kena buat lagi. Tolak 7, tolak 7, tolak 7, tolak 7, tolak 7. Sampailah 12 kali. Tapi bila kamu pakai ungkapan algebra, sebutan pertama kamu dimulakan dengan T kosong. Itu je. Itu je. Sebab apa? Sebab kalau kamu nak kena faham. Maksudnya bila dia nak minta sebutan ke-8, dia jatuh pada T7. Kalau dia minta sebutan ke-12, maksudnya dia jatuh pada T11. Itu sahaja yang kamu kena faham. Jalan kerja dia sama sahaja. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak pakai ungkapan algebra, T kita T8 sama dengan 5. Sebutan ke-8 sama dengan 5. Sama juga kalau kita pakai ungkapan algebra, sebutan ke-8 sama dengan 5 juga. Jadi, bila dia minta, kamu kena tahu juga tentang ungkapan algebra juga ni. Kena tahu. Sebab tiba-tiba kalau soalan tu dia minta sebutan ke-25, takkan kamu nak kira satu-satu? Takkan kamu nak kira satu-satu? Cikgu, kenapa cikgu tak belajar T1, T2? Kenapa cikgu tak ajar T1, T2, T3 ni? Cikgu ajar. Sebab yang tolak 7, kita dah belajar dekat sini. Kita dah belajar dekat sini. Maksudnya kita tolak, tambah. Benda yang berulang. Benda yang berulang. Jadi dekat sini kelas kita pun berbaki beberapa minit sahaja. Cikgu nak kamu faham cara nak guna sebutan algebra ni. Jelas ke semua? Boleh faham ke ni? Boleh. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh faham ke? Boleh. Okey, Azizul boleh. Khalif boleh faham ke Khalif? Boleh. Okey, Darwisi boleh faham ke Darwisi? Boleh. Okey, Zulaika macam mana? Zulaika ada soalan ke nak tanya? Tak ada. Tak ada. Jelas semua Zulaika? Jelas. Okey. Jadi dekat sini diberi jujukan nombor 2.4. Okey, kita cuba buat soalan B pula. Kita cuba buat soalan B. Daripada soalan nombor 3, nombor 3, ini soalan yang terakhir dah. Ini soalan yang terakhir dah. Soalan nombor 3, cuba buat. Cari dia punya sebutan ke-8 dan sebutan ke-12 bagi soalan B ni. Guna ungkapan algebra.
Ni sempat salin ke ni semua? Cikgu nak tanya, ni sempat salin ke? Sempat. Sempat. Okey, baik. Ni penting tau ni penting. Dekat sini kamu cikgu tunjuk kat kamu apa perbezaan kalau kamu pakai ungkapan algebra dengan tak pakai ungkapan algebra. Okey. Jadi cuba selesaikan soalan 3B. Cikgu nak masing-masing guna ungkapan algebra. Guna ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi wow, lajunya. Okey, cikgu bagi 3 minit dari sekarang. Cikgu nak minta izin pergi tandas sekejap. Boleh ke semua? Cikgu nak minta izin pergi tandas sekejap. Boleh. Okey, sekejap Okey, masing-masing ada kat sini tak ni? Nak dengar suara sikit. Ada ke? Ada. Ada. Zahra ada Zahra? Ada. Okey, takut ngantuk dah nak pukul 11.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu akan pergi kepada soalan 3B. Okey, soalan 3B dia sama sahaja macam yang cikgu buat tadi. Cikgu buat sebab kelas kita dah nak habis dah. Boleh ke ni cikgu nak buat soalan 3B ni? Boleh, boleh. Okey. Yang pertama kamu tengok dia nak sebutan ke-8. Dia nak sebutan ke-8. Kamu kena declare. Cikgu dah bagi tahu dah. Bila sebutan ke-8 dia bukan T8. Nanti kamu buat silap cikgu ke atas. Sebutan ke-8 bermaksud dia dalam keadaan T berapa? T8 ke T7 ke T9? Sebutan ke-8 maksudnya dia T berapa? 7. Ya, pandai. 7. Sebutan ke-8 maksudnya dia T7. Okey, sebutan ke-12. Okey, yang kedua. Dia nak minta sebutan ke-12. Sebutan ke-12 maksudnya dia T berapa semua? Dia T berapa? 11. 11. Pandai. Jadi dekat sini, inilah dia. Tinggal kepala dia kat situ. Okey. Jadi dekat sini cikgu nak kamu faham yang inilah dulu yang pertama. Yang kedua nak buat ungkapan algebra. Susah ke tak susah? Okey, apa pola dia dekat sini? Cikgu nak tanya kamu. Apa pola dia dekat sini? Tambah berapa? 0.4. Pandai, 0.4. Apa nombor pertama dia dekat sini? 2.4. 2.4. Pola dia tambah 0.4 tambah N. Tn sama dengan 2.4 tambah 0.4 N. Ni ramai tak dapat kat sekolah. Jujur cikgu cakap. Jadi yang ni cikgu dah hantar. Cikgu ada tunjuk ni. Cikgu tunjuk satu-satu ni. Cikgu harap kamu boleh faham. Okey. Jadi macam mana nak aplikasikan? Macam mana nak guna benda ni? Nak guna benda ni, kamu kena tengok T7 ni. T7 ni maksudnya kita gantikan T7. Tn tu menjadi T7. Bila N menjadi nombor 7, maksudnya 2.4 tambah 0.4. Sini N. N ni dia jadi 7. N tu dia jadi 7. Jadi dekat sini kamu boleh terus tekan kalkulator lah. 2.4 tambah 0.4 dalam kurungan 7. Kamu akan dapat jawapan dia 5.2. Ini jawapan sebutan ke-8. Jelas ke semua? Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Masih senang. Senang. Cikgu nak semua orang cakap senang. Sebab benda ni senang je. Kita dah faham konsep. Perbezaan kamu dengan yang lain nanti dekat sekolah, kamu dah boleh faham konsep. Kalau kamu fokus lah apa yang cikgu ajar ni. Tak buka kamera ni, cikgu tak nampak ni. Jadi kita dah faham konsep, nanti jangan lupa ajar kawan-kawan yang lain. Jadi dekat sini dia nak minta T12, T11. Dia nak minta sebutan ke-12, jadi dia T11. Bila dia T11, maksudnya kita tukarkan yang N tu menjadi nombor 11. Jadi kita tekan kalkulator, terus tekan 2.4 tambah 0.4 darab 11. Jadi dekat sini kita dapat 6.8. Inilah jawapan apabila dia dalam keadaan sebutan ke-12 dan sebutan ke-8. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan? Boleh faham? Boleh. Dia tak kisah pola tu tambah ke tolak ke, kamu just tambah macam ni je. Kamu just tambah macam tu sahaja. Okey, jadi cikgu harap jelaslah sebab nanti kamu belajar yang dalam buku teks benda yang sama. Benda yang sama. Okey, tengok Cikgu pergi kepada pola dan jujukan. Okey, ni. Macam mana dia nak buat 1 tambah 8N ni? Kenapa ada 1 tu? Kenapa ni 1? Sebab nombor pertama dia 1. Kenapa ada tambah 8? Sebab dia punya pola tambah 8. Kenapa ada N? Sebab dia adalah ungkapan algebra. N ni boleh tukar jadi 0, boleh tukar jadi 1, boleh tukar jadi 2. Ungkapan algebra. Apa maksud algebra? Nilai tu kita tak tahu.
Jadi dekat sini bila soalan setkan n tu 3, maksudnya n tu kamu kena ubah menjadi nombor 3. Itu adalah kelebihan algebra. Nombor dia tak fix. Jadi dekat sini kalau dia minta sebutan pertama, kamu tukar jadi kosong. Kalau dia minta sebutan kedua, kamu tukar dia jadi 1. Kenapa sebutan pertama tukar jadi kosong? Cikgu dah ajar tadi, bila sebutan pertama dia adalah datang dengan keadaan T kosong. Ini nanti kamu belajar. Tapi cikgu dah ajar ni, cikgu harap jelas lah. Nanti ajar kawan-kawan. Boleh ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, cikgu harap jelas lah. Macam mana TN ni TN sebutan ke N. Dia dalam buku teks dia cakap TN sebutan ke N. Okeylah, kalau dengan cikgu, cikgu bukan cakap TN je. Cikgu terang dekat kamu T tu apa. Terang dekat kamu N tu apa. Baru cikgu masukkan TN. Sebab tu cikgu cakap, yang cikgu ajar, cikgu tak lompat terus. Cikgu ajar satu. Jadi yang pentingnya nota daripada cikgu. Nota daripada cikgu. Sebab nota tu cikgu dah pecahkan ikut langkah-langkah dia. Okey. Jadi sebelum kita nak tutup kelas kita, dah pukul 10.58, kita sembang-sembang sikit. Jadi masing-masing boleh buka kamera dulu. Atira, okey ke Atira kelas kita malam ni? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Nanti Amar macam mana Amar? Okey ke kelas kita? Okey ko. Okey, bagus. Darwisi dah geleng dah. Darwisi ngantuk dah ke Darwisi? Sikit. Sikit. Okey, yang mana yang lain ni? Zahra macam mana Zahra? Okey ke Zahra? Okey. Okey. Jadi nanti homework, kamu sebenarnya ada soalan-soalan homework cikgu dah ada buat dah dalam ni. Nanti kalau siapa tak tahu, okey cikgu saya tak tahu soalan ni, saya perlukan bantuan daripada cikgu. Boleh? Tak ada masalah. Nanti kamu bagi tahu soalan nombor berapa. Kalau lah cikgu nampak dia perlukan penerangan yang panjang, cikgu akan hantar video lah. Boleh Atira? Boleh. Okey. Azizul mana Azizul? Lama tak tengok Azizul. Okey ke Azizul kelas kita malam ni?